Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kejayaan untuk seluruh manusia dan jin hanya dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia ni sekaliannya atas maksud untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, untuk agama lah. Beribadat kepada Allah maksudnya melakukan ketaatan dalam agama. Agama itu peraturan kehidupan, undang-undang. Jadi ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang mana makhluk tu perlu beribadat, menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak dapat tidak. Kita tengok semua makhluk-makhluk semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Jadi semua makhluk-makhluk perlu mentaati, menuruti, mematuhi kehendak zat yang menciptakannya, kan? Macam bila mana kita daripada asal kelahiran kita, ibu bapa kita yang membesarkan kita, maka kita rasa kita adalah hasil daripada perkongsian hidup ibu bapa kita, maka kita perlu mentaati ibu bapa kita, betul tak? Kan? Jadi begitulah juga sebagai makhluk, sebagai hamba Tuhan, kita perlu mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Itu satu ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Bila mana seorang majikan, apabila dia mengambil pekerja-pekerja, maka pekerja-pekerja tadi dia perlu mentaati majikan dia, betul tak? Begitulah. Jadi dalam sistem peraturan yang Allah Ta'ala telah aturkan dalam kehidupan ni, maka makhluk-makhluk ini sekaliannya diciptakan oleh Allah. Mereka diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita diciptakan bukan dengan kehendak kita sendiri, betul tak? Kita diciptakan sesuai dengan menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan kita dilahirkan, muncul, hidup dalam kehidupan dunia ni. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah letakkan kejayaan untuk setiap manusia, tak kira apa dia punya bangsa keturunan, orang Arab ke, orang bukan Arab ke, ya, orang kulit putih ke, orang kulit hitam ke, orang kulit merah ke, ya, semuanya tidak terkecuali. Allah telah letakkan kejayaan untuk agama bagi sekalian makhluk-makhluk Allah ni. Sama ada di jin ke, manusia ke, ya, lelaki ke, wanita ke, maka Allah Ta'ala telah tetapkan keselamatan, kejayaan, ya, dalam kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat nanti hanyalah dalam mengabdikan diri kita kepada Allah. Mengabdikan diri maksudnya memang kita ni hamba lah, hamba. Hamba abdi kepada Tuhan yang Maha Menciptakan. Jadi dalam kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, ini adalah satu tuntutan ke atas kita. Sebab kita nak mentaati Allah ni, ya, kita perlu yakin bahawa Allah itu ada. Betul tak? Kita nak mentaati Tuhan kita tu, kita perlu yakin dan percaya bahawa Tuhan kita tu ada, walaupun kita tak nampak. Ya? Walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak nampak dia dengan mata kepala kita, tapi kita perlu yakin. Ini yang dinamakan sebagai iman, akidah, kepercayaan dalam hati kita. Walaupun kita
pernah nampak Tuhan? Tak pernah nampak kan? Maksudnya Tuhan yang sebenar-benarnya dia bukan berupa, berbentuk dan boleh digambarkan dengan gambaran kita. Kan? Jadi tak ada siapa-siapa pun yang dapat melihat Tuhan. Tapi setiap orang perlu yakin dan percaya bahawa Tuhan itu wujud, ada. Betul tak? Jadi bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang Allah beri dia akal, ya, walaupun dia tak nampak Tuhan, dia tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia boleh percaya dan yakin bahawa Tuhan itu ada. Betul tak? Betul tak? Kita tak payah tengok orang lain, tengok diri kita sendiri. Macam mana kita boleh percaya bahawa Allah tu ada? Walaupun kita tak pernah nampak kan. Abang umur berapa dah? 54 tahun tak pernah jumpa Allah lagi kan? Nampak? Dah 50 tahun dah tu hidup atas dunia, tak pernah jumpa lagi. Barang lain semua dah jumpa dah kan? Macam-macam dah. Jadi Allah kita tak boleh nak jumpa. Tapi kita perlu yakin dan percaya bahawa Allah itu ada, betul tak? Macam mana kita boleh tahu dan yakin dan percaya bahawa Allah itu ada? Macam mana? Ke main teka-teka je ke, main ikut-ikut je ke, macam mana? Macam mana? Macam mana kita boleh rasa bahawa Allah itu ada? Boleh tak? Sebab kita ada kan? Jadi bagi orang yang berfikir, orang yang berakal, orang kata Allah bagi otak lah, dia boleh fikir lah, kan? Kalau aku ada, mesti Tuhan ada. Betul tak? Kalau tidak, macam mana aku boleh ada? Kan? Sebab Tuhan tu kita tahu dia pencipta. Mana kalau ada makhluk ni, inilah semua tanda menunjukkan bahawa adanya pencipta sekalian makhluk-makhluk ni. Termasuklah diri kita sekali. Betul tak? Jadi ini perkara-perkara ni asas. Ya. Kalau kita kuat yakin bahawa Allah itu ada, maka kita akan mematuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangan-larangannya, sebab kita tahu dia ada. Macam kalau kita buat kerja, kita tahu majikan kita, bos kita, tuan kita ada memerhatikan setiap tindakan, tingkah laku, pekerjaan kita. Maka kita akan jaga pekerjaan kita tu dengan cermat, dengan baik-baik. Kalau boleh sebaik-baiknya kita akan lakukan kerja kita tu. Kalau kena sapu sampah, sapu sungguh-sungguh lah bagi bersih. Kalau yang tukang kemas tu, dia kemas betul. Yang tukang basuh pinggan tu, dia basuh pinggan sungguh-sungguh, bersih, licin semua, kan? Sabun semua siap. Kalau yang packing barang tu, dia packing kemas-kemas. Sebab apa? Dia tahu bos dia tengok dia. Betul tak? Tapi kalau seseorang tu dia ada sifat culas. Sifat culas ni kira kadang-kadang nak lari lah. Betul tak? Culas. Mana dia tengok bila tuan dia tak ada, time tu lah dia buat hal dia, kan? Curi tulang ke kan? Ular ke kan? Bila apa? Sebab dia tahu bos dia tak ada, tuan dia tak ada, orang yang memerhatikan dia tu tak ada. Betul tak? Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita perlu sentiasa dan sedar dan peka bahawa Allah sentiasa ada memerhatikan setiap gerak-geri kita, tindakan kita, kelakuan kita, perkataan kita, perbuatan kita, sampai niat kita pun Allah perhatikan. Nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang wajib ada. Betul tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan kejayaan untuk semua jin dan manusia ni hanyalah dalam
mematuhi segala kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ikut turut kehendak Tuhan kita, macam kalau kita kerja, kita ikut kehendak bos kita, mesti kita akan dapat ganjaran upah dia daripada bos kita, tuan kita, kan? Ataupun kalau kita kerja lagi sungguh lagi baik, mungkin kita akan dinaikkan pangkat, kan? Mungkin dinaikkan bonus, dia bagi lebih lagi allowance, betul tak? Ataupun diberi lebih-lebih lagi keistimewaan. Jadi bila mana kita mematuhi time kerja, waktu kerja semua kita patuhi tepat, kan? Kerja semua kita buat dengan cermat, dengan terbaik, sehingga tuan kita tu dia suka dengan kita punya kerja. Itulah yang terbaik, betul tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita jadi hamba-Nya yang terbaik, faham tak? Supaya kita dapat mematuhi setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejayaan manusia dan jin itu hanya ada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak mematuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak mengetahui apakah larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu belajar, betul tak? Menuntut ilmu. Sebab pengetahuan tentang Allah ni bukan kecil, dia sangat besar. Sebab apa sangat besar? Sebab Allah ni dia pencipta sekalian makhluk, dan Allah tidak menyerupai sekalian makhluk. Dalam peringkat martabat kewujudan ni, wujud Allah adalah wujud yang wajib. Wujud sekalian makhluk-makhluk ni adalah wujud yang mungkin, yang harus. Jadi wujud yang wajib tu dia lebih tinggi daripada wujud yang harus, betul tak? Kan? Sebab wujud yang harus ni dia boleh ada, boleh tak ada. Kalau wujud yang wajib tu dia mesti ada, wajib ada. Jadi benda yang wajib ada ni dia tentulah lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan dengan benda yang boleh ada, boleh tak ada pun tak apa, kan? Jadi apabila kita mempelajari ataupun kita menghasilkan ilmu, pengetahuan tentang perkara yang wajib ada ni, tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dinamakan sebagai akidah, pegangan, i'tiqad, keyakinan, iman. Dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sangat bernilai. Kita bayangkan macam mana keadaan di Palestin. Tahu tak hal keadaan Palestin sekarang? Berperang dengan Israel. Tak tahu? Tak habis lagi, dah dekat 2 bulan dah, kan? Jadi Israel berlawan dengan orang Palestin, kan? Tapi orang-orang Palestin ni, walaupun kita tahu dengan serba kekurangan mereka, tak ada cukup kelengkapan nak dibandingkan dengan Israel. Mereka ada teknologi, senjata, dan mereka ada banyaklah kelebihan-kelebihan yang canggih-canggih, betul tak? Tapi walaupun dalam pertempuran antara Israel dengan Palestin ni, orang-orang Palestin ni kita nampak sangat lemah, kan? Tidak ada kekuatan daripada segi zahir, fizikal, kan? Kekuatan bala tentera tu kita nampak macam jauh beza nak dibandingkan dengan kecanggihan peralatan tentera Israel, betul tak? Tapi orang-orang Palestin ni, mereka yakin bahawa pelakon utamanya bukan mereka.
Faham? Orang Palestin ni mereka nampak, mereka yakin bahawa pelakon utamanya Allah. Allah yang akan bagi tolong kami. Allah yang akan bagi selamatkan kami. Allah yang akan pelihara kami daripada kejahatan Israel ni. Ya Allah lah yang akan bagi kami menang. Mereka nampak Allah saja yang boleh tolong. Kan? Sebab mereka nampak keupayaan mereka tak mampu nak lawan dengan Israel punya tentera dan dia punya kecanggihan teknologi. Jadi orang-orang Palestin, orang Islam ni lebih berserah kepada Allah dan serah pada Allah. Biar Allah lah tentukan. Allah, kalau Allah ni kesihan kat kami, Allah tolonglah kami. Nampak? Mereka mengadu mereka kepada Allah sebab mereka anggap pelakon utamanya Allah. Mereka tak ada apa-apa. Mereka tak ada apa-apa daya. Kan? Nak lawan tak ada senjata. Nak lawan macam mana? Baling batu je lah. Betul tak? Tapi baling batu pun yakin bukan kami yang baling, Allah yang baling. Nampak? Jadi mereka tengok siapa pelakon utama dia. Allah. Berbanding dengan orang-orang Yahudi ni, orang Israel ni, mereka nampak pelakon utamanya mereka. Mereka lah yang paling kuat, mereka ada yang senjata paling canggih. Kan? Tank itu, Merkava ini apa ni, senjata-senjata Iron Dome. Mereka nampak kemampuan mereka, mereka tak nampak kemampuan Tuhan. Jadi macam mana mereka nak menang, nak lawan dengan orang Palestin? Sebab tu tak boleh menang. Faham tak? Tak boleh menang-menang. Walaupun dah 70 tahun lebih, tak boleh nak menang-menang. Dan walaupun Palestin tu sangat kecil nak dibandingkan dengan bahagian yang telah dijajah oleh Israel, tapi orang-orang Islam Palestin tu dapat bertahan. Sebab apa? Mereka yakin bahawa pelakonnya Allah. Makhluk mana ada kuasa apa-apa. Kan? Israel ke, Amerika ke, kan? Britain ke, Perancis ke, Itali ke, Portugal ke, Jerman ke, Sepanyol ke, ni semua tak ada kuasa. Mereka yakin Allah saja yang berkuasa. La ilaha illallah. Nampak? Jadi inilah perkara yang sangat bernilai. Nak dibandingkan dengan ketenteraan Israel tu, bukan harga $1, berbilion-bilion, mencapai trilion nak membelanja buat kereta kebal tu. Bukannya macam kereta racing biasa. Kan? Mana bukan satu kereta kebal dia nak kena sediakan. Beratus-ratus nak serang Gaza, Palestin. Betul tak? Nak dibandingkan dengan persenjataan orang-orang Palestin, apa sangat? Kan? Hanya peluru apa ni? Mortar, molotov dengan kos yang rendah, sangat rendah. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Sebab orang Palestin ni mereka yakin bahawa mereka tidak ada daya apa upaya. Kita usaha ikhtiar, tapi Allah lah yang menentukannya. Jadi Allah beri kemenangan, kekuatan, pertolongan, bantuan, nusrah secara gaib. Walaupun mereka guna bahan yang nampaknya sederhana, tetapi dapat memusnahkan kekuatan tentera Israel tadi. Kita nampaklah gambaran bayangan macam mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Kan? Dengan jumlah tentera yang sedikit, 300 orang, 313, nak berperang dengan jumlah tentera yang 1000 orang. Kan berganda tu kan? 2 kali ganda kan? Tapi Allah bantu kepada umat Islam, sebab umat Islam yakin bahawa yang akan tolong mereka Allah. Mereka tak ada apa daya. Mereka bawa pedang pun yang patah. Dengan persenjataan pun semuanya yang dalam keadaan ke second hand je lah. Maknanya yang dah rosak, yang dah patah, yang dah berlekuk. Tapi Allah beri bantuan. Allah beri bantuan sebab yakin mereka dengan Allah. Jadi perkara keyakinan ni jangan kita anggap benda yang ringan. Dia sangat besar. Faham? Bila mana kita yakin pada Allah, maka
tidak ada sesuatu apa pun yang dapat mendatangkan mudarat ataupun manfaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada yakin dengan Allah, maka kita dapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan daripada Allah Taala. Tapi nak dapatkan pertolongan daripada Allah ni macam mana? Macam mana kita nak bina perhubungan kita dengan Allah supaya apa saja kita minta Allah dengar, Allah tolong. Macam orang Palestin ni lah. Berdoa, minta pada Allah, berserah pada Allah. Jadi walaupun dalam keadaan susah, rumah kena bom, banyak yang cedera, banyak yang mati, tapi mereka serah pada Allah. Ini semua kehendak Allah. Jadi walaupun kita nampak pada zahirnya mereka dalam kesusahan, tapi dalam hati mereka tu ada aman. Sebab apa dalam hati mereka ada aman? Sebab dalam hati mereka ada iman, yakin ini semua dah kehendak Allah, kan? Jadi walaupun mereka menghadapi kematian kaum keluarga, sanak saudara mereka, rumah mereka hancur musnah, mereka tetap tenang dan sabar dan redha pada Allah. Nampak? Sebab mereka nampak pelakon utamanya Allah. Mereka tak ada apa-apa. Hanya sebagai pelakon tambahan je, ibaratnya. Jadi kalau Allah nak guna ke, Allah nak pakai itu, Allah nak letup yang tu ke, Allah nak ambil apa nyawa daripada sesiapa ke, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yakin dan penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Jadi bila kita ada keyakinan ini dalam hati kita, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, yakin yang bulat 100% bahawa tidak ada yang boleh memberikan sebarang mudarat, tidak ada yang boleh memberikan sebarang manfaat melainkan Allah. Tidak ada yang boleh menyembuhkan penyakit saya, tidak ada yang boleh menyembuhkan segala kesakitan-kesakitan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak bina yakin bila kita sebut la ilaha illallah. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kejayaan manusia dalam agama ni supaya manusia ni dapat berjaya dengan mematuhi agama ni. Dengan kita ikut segala peraturan-peraturan agama ni, kita akan dapat kejayaan. Faham? Allah Subhanahu Wa Taala dia letakkan kejayaan tu dalam agama. Jadi siapa yang nak kejayaan, maka dia kena tumpukan diri dia kepada perkara agama. Faham? Allah tak letak kejayaan dalam perkara-perkara duniawi. Allah tak letak kejayaan dalam kekayaan. Allah tak letak kejayaan dalam kekuasaan. Allah tak letak kejayaan dalam kecantikan. Kalau Allah letak kejayaan dalam cantik, muka kita ni cantik sangat ke? Nak bandingkan dengan ratu cantik yang lagi cantik tu, dah tentu kita gagal lah, kan? Muka dah dengan cala sini cala, kan? Allah tak letak kejayaan dalam kecantikan. Kalau Allah letak kejayaan dalam kecantikan, kita ni memang tak ada can lah. Muka dah berkedut dengan gigi ada yang dah patah, kan? Macam mana? Betul tak? Begitu juga Allah tak letak kejayaan tu dalam kekayaan. Kalau Allah letak kejayaan dalam kekayaan, siapa yang kaya je berjaya. Habislah kita macam mana? Reta apa pun tak ada, kan? Gagal lah kita. Tak ada peluang lah kita nak berjaya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kejayaan tu dalam apa? Dalam kekuatan. Siapa yang paling kuat, dialah berjaya. Kalau zaman dulu-dulu, zaman jahiliah dulu memang macam tu. Manusia ni dia percaya siapa yang paling kuat, dialah jadi raja. Kan? Bergaduh dulu, berentak dulu. Tak kira lah orang Dayak ke, orang asli ke, semua sama. Orang Arab pun macam tu juga, kan? Siapa kuat dia kuasa. Betul tak? Jadi kalau Allah letak kejayaan dalam kekuatan,
kita tak ada peluang lah nak berjaya. Memang kena tindas lah, dizalimi lah. Hanya orang-orang yang kuat je lah yang berjaya. Betul tak? Macam Fir'aun je lah berjaya, kan? Tapi Allah tak letak kejayaan dalam kekuatan macam tu. Allah letak kejayaan hanya dalam agama. Maknanya kalau kamu lemah ke, kamu tak daya ke, ditindas ke, masih tetap ada peluang untuk dapat kejayaan di sisi Allah, kan? Walaupun muka kamu tak cantik, walaupun muka kamu hodoh ke, tapi tetap kamu ada peluang untuk dapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Adil. Adil lah tu. Kalau tidak, orang kaya je yang dapat kejayaan, yang masuk syurga. Yang kaya-kaya je, yang kuat-kuat je masuk syurga. Yang lawa-lawa je masuk syurga. Macam kita ni tak ada chance lah, kan? Tapi tidak, Allah tak macam tu. Allah dia tidak zalim, kan? Allah bersifat adil. Maknanya agama ni untuk semua. Tak kira dia orang Arab ke, orang Ajam ke, orang yang bukan Arab, lelaki ke, perempuan ke, tak kira warna kulit ke, tak kira apa bangsa, bahasa sekalipun, semuanya ada peluang. Cacat ke, elok tubuh badan ke, semua peluang Allah bagi. Faham tak? Siapa yang usaha sungguh-sungguh bawa agama dalam kehidupan dia, dialah yang paling berjaya. Betul tak? Siapa yang tinggalkan agama dalam kehidupan dia, dialah orang paling gagal. Itu je. Betul tak? Jadi kita azam insya-Allah untuk bawa keseluruhan agama dalam hidup kita. Boleh insya-Allah? Azam dulu. Niat. Betul tak? Sebab umur kita tak tahu berapa lama lagi. Abang dah berapa? 50, 60? 54? 50 tahun dah lepas dah tu. Baki tak tahu berapa tahun lagi tak? Jadi kita azam daripada sekarang ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita dapat panjang umur sikit. Sisa-sisa masa kita yang lalu tu, kita istighfar, taubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Allah dah ampun dah. Setakat Allah Ta'ala nak ampun dosa yang lalu tu, senang je. Tahu tak? Dosa sebanyak buih di lautan ke, sebanyak bintang di langit ke, dosa sebanyak butir pasir di bumi ke, Allah nak ampunkan tu semua mudah je. Tahu tak? Tapi nak buat amal apa yang supaya dapat menarik kasih Allah Ta'ala tu, perhatian Allah Ta'ala tu. Maknanya Allah suka atas apa yang kita buat tu, amalan kita, kan? Ibadat kita, ketaatan kita. Ini yang kita perlu usaha. Itulah dinamakan agama, amalan agama. Agama ni bukan setakat percaya je, itu iman. Iman ni dia sebahagian daripada agama. Agama ni dia ada perkara yang bersifat batin, ada benda yang bersifat zahir. Macam badan kita lah. Yang zahir adalah tubuh badan. Yang batin tu yang kat dalam tu, time badan tak boleh gerak, tapi dia boleh merayau kat dalam, duk ingat sorang-sorang. Ini apa? Ini benda yang batin. Jadi manusia ni dia ada aspek zahir, ada aspek batin. Begitu juga agama ni. Ini kita kena bawa amalan-amalan agama yang zahir dan amalan-amalan agama yang batin. Yang zahir, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah. Ini yang zahir lah amalan Islam. Amalan ibadat, sembahyang ke, baca Quran ke, ini semua kita boleh nampak yang zahir. Tapi amalan agama yang batin ni, yakin pada Allah, ini mana nampak? Muka semua nampak sama je. Betul tak? Kalau yang pakai songkok tu semua songkok je. Tapi dalam, ada yang yakin dengan Allah kuat, ada yang yakin dengan Allah lemah. Ada yang tak goyang dia punya yakin. Betul ke dia pusyak dengan Allah? Allah tolong ke? Allah tak tolong ke? Allah tengok ke? Allah tak tengok ke? Kan? Jadi bila orang yang iman dia ragu-ragu ni, Allah tak ada. Ni time kat sini Allah tak ada kot. Dia curi bawah. Allah tak ada kat sini ni. Nampak? Sebab apa? Iman lemah, yakin dia tak kenal Tuhan. Dia tak tahu.
Mana keyakinan dia tentang wujud Allah Ta'ala tu lemah, ataupun dia yakin wujud Allah Ta'ala tu dengan keyakinan yang salah. Dia ingat Allah wujud kat satu tempat dalam masjid je, kat luar masjid Allah tak ada. Nampak? Ataupun dia ingat Allah ada dekat tempat terang, tempat gelap Allah tak ada. Bukan. Betul tak? Jadi Allah beserta kamu walau di mana kamu berada. Masuklah dalam tembok ke, dalam gunung ke, dalam batu ke, tetap Allah Subhanahu Wa Taala tahu hal keadaan kita. Jadi kejayaan manusia ni dalam apa? Dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita dapat mematuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Inilah asas untuk kita berjaya. Apa bukti dia? Bukti dia, kita dengar dalam seruan azan. Dalam seruan azan tu, apa seruan-seruan dia? Seruan kepada kebesaran Allah. Allahu Akbar. Tak ada benda lain lagi besar ke dah. Yang paling besar Allah aja, yang maha besar sekali. Betul tak? Kenapa kita nak kena ulang sampai 4 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali tak cukup ke? Tak faham ke? Kenapa kena ulang sampai 4 kali tu? Supaya bagi masuk dalam kepala otak kita, Allah tu lebih besar daripada segala-gala yang kita fikirkan. Yang kita fikir besar apa? Tanah, air, api, angin. Ni benda-benda fizikal. Unsur-unsur jasmani yang ada dalam alam ni, dia semua daripada tanah, air, api, angin. Ni unsur fizikal kan. Kita sibuk usahakan tanah, gali tanah, korek tanah, cari galian dalam tanah, bina bangunan, semua daripada tanah. Manusia sibuklah dengan perkara tanah sebab dia nampak tanah tu ada faedah, ada manfaat, maka mereka usaha tanah. Tahu tak? Dapatkan tanah, jajahan. Tahu tak? Sebab apa? Dia tak nampak kekuasaan Allah, dia nampak ini tanah lagi besar. Usaha atas tanah, jual tanah, jual pasir, yang apa sajalah yang boleh dapat manfaat daripada tanah ni. Buat bangunan ke, korek lombong ke, apa-apa faedah dengan tanah ni kan. Cari emas ke, cari perak, tembaga ke, timah ke, semua dalam tanah. Faedah yang kita dapat daripada tanah ni macam-macam. Betul tak? Makanan-makanan, tumbuh-tumbuhan, ni semua daripada tanah. Kita pun daripada tanah asal kan. Jadi unsur kejadian alam yang zahir ni semua daripada 4 unsur ni. Tanah, air, api, angin. Ini unsur kejadian kita kan. Air, kita daripada air. Air mata, air telinga, air hidung, air mulut, semua ada air. Kencing, berak, peluh. Tahu tak? Air. Asal kejadian kita pun daripada air mani. Jadi setiap kalau kita tengok buah-buahan, setiap benda yang hidup, semua kalau dalam Quran Allah kata Allah ciptakan setiap benda yang hidup tu daripada air. Mana benda yang bernyawa ni, yang ada nyawa ni, semuanya ada unsur air kat dalam dia. Faham tak? Tumbuh-tumbuhan mesti kena ada air, kalau tidak macam mana nak hidup kan? Haiwan semua perlukan air. Apatah lagi kita manusia, kalau satu hari tak minum air boleh susah juga keadaan kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ni dengan unsur-unsur kejadian ni. Ini yang bersifat zahir. Tahu tak? Kemudian pada kejadian kita ni Allah jadikan unsur-unsur yang bersifat batin, itu rohani. Roh kita, akal kita. Akal ni dia bukannya benda bersifat jasmani, bukan kita boleh tengok. Yang kita boleh tengok dalam kepala tu otak. Ada banyak orang semua ada otak, tapi akal tak ada. Otak ada, tapi akal tak ada. Mana dia tak boleh menggunakan kemampuan otak dia tu untuk berfikir, untuk menyelesaikan masalah kan. Untuk mendapatkan manfaat daripada sesuatu. Dia tak tahu, dia tak boleh nak fikir. Otak ada, tapi akal tak ada. Tahu tak? Jadi akal ni duduk kat mana? Duduk dalam otak ke, luar otak ke, macam mana?
Kalau duduk dalam otak, semua orang ada otak. Tapi apa siapa tak ada, semua orang ada akal. Allah Ta'ala tanya, adakah tidak kamu berfikir, afala ta'qilun, kamu ni tak ada akal ke, tak ada boleh fikir ke? Nampak? Maknanya walaupun setiap manusia tu ada otak, tapi belum tentu semuanya berakal. Tak? Macam semua orang manusia ni semua ada hati, tapi bukan semuanya beriman. Hati tu dia letak dalam iman tu letak dalam hati kan. Semua orang ada hati. Mana ada manusia tak ada hati? Tapi bukan semua manusia Allah bagi iman dalam hatinya. Betul tak? Begitu juga semua manusia ada otak. Tapi bukan semua manusia Allah bagi dia kemampuan untuk berfikir menggunakan akal dia. Betul tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan kejayaan untuk manusia ni supaya manusia tu berfikir. Apakah kejayaan yang utama dalam diri dia? Kejayaan kita hanya dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah asas untuk kejayaan kita. Dalam seruan azan kita seru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Maknanya kita ni diseru supaya membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada segala sesuatu. Lebih daripada projek tanah ke, projek cari gali air ke, projek nak duduk atas angin ke, nak makan angin ke, kan? Allah lagi besar. Jangan urusan sebab nak makan anginnya pasal Allah pun tinggal, kan? Nak pergi ronda sana ronda sini, semayang pun tak buat sebab nak makan anginnya, hai. Betul tak? Manusia ni kadang-kadang sebab nak berjalan ni pasal nak pergi ronda ni, semayang pun tak apalah, tinggal dulu. Nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kejayaan manusia dalam kita mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kena letak keyakinan dalam hati kita, Allah, urusan tentang Allah ni lagi besar daripada segala urusan tanah ke, air ke, api ke, angin. Sahabat-sahabat Rasulullah bila dia orang bina bangunan, buat rumah ke, kan, letak batu-batu, bila dia dengar azan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dia tinggal batu nak buat rumah. Sebab Allah lagi besar daripada batu rumah ni, kan? Urusan mentaati, mengabdikan diri, menyembah Allah tu lagi besar daripada urusan buat rumah ni. Nampak? Jadi ini sifat yang kita perlu tanamkan dalam hati kita. Faham? Letakkan dalam hati kita tu keutamaan tu untuk mematuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukannya nak duit kita semua pun, kan? Allah suruh kita patuh dia, ingat dia je. Bukan dia suruh kita belanja di McDonald ke, KFC ke tiap-tiap hari. Tak ada, kan? Kalau nak belanja pun Allah suruh kita belanja orang yang miskin lah, orang susah lah. Allah tak perlu duit kita. Kalau kita sembah Allah pun darjah Allah tak akan meningkat. Kita sembah Allah pun Allah bukan dapat pahala kita. Allah nak buat apa pahala kita pun? Allah bagi, nah kau balik, ambil balik, nah pahala kau, ni sembahyang kau, ni pahala kau. Semua Allah bagi kat kita. Tak? Allah tak perlu kita punya sembahyang, kita punya puasa ke, zikir ke, baca Quran. Allah tak perlu. Kita yang perlu pada pahala-pahala amalan tu untuk keselamatan kita. Tak? Jadi Allah letakkan kejayaan untuk kita, keselamatan untuk kita tu apabila kita ada hubungan dengan Allah, ingat kepada Allah. Kemudian kita diseru apa dalam azan? Penyaksian kita atas keesaan Allah tadi, bahawa kita bersaksi tidak ada Tuhan yang layak untuk kita sembah melainkan Allah saja kita akan sembah. Sebab kita dah tahu dah Allah lagi besar daripada segala perkara-perkara yang diciptakan. Tanah ke, air ke, api ke, angin ke, arash ke, kursi ke, langit ke, bumi ke, bulan ke, bintang ke, matahari ke, Allah lagi besar daripada semua-semua, kan? Mengatasi, kan? Sebab Allah pencipta. Jadi bila kita ada keyakinan ni dalam hati kita, maka mudah untuk kita mematuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu. Kita akan rasa mudah lah. Sebab apa? Woi, Tuhan kita ni sangat perkasa, sangat garang, sangat kuat. Kalau kita
melanggari ataupun kita ingkar, tak patuh, maka kita akan diancam dengan azab siksa. Jadi dalam azan tadi kita diseru kepada apa lagi? Di samping beriman kepada Allah, saksi tentang keesaan Allah, kita juga diseru kepada bersaksi dengan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ini pun perkara-perkara yang asas. Maknanya iman yakin kita tu, yang dikatakan agama tu, dia melibatkan dua perkara ni, iaitu Allah dan Rasul. Mana? Bila mana agama ni maksudnya apa? Dia adalah peraturan. Betul tak? Jadi peraturan ni kita perlu taat, perlu ikut, perlu patuh. Kan? Sebab apa? Peraturan tu telah disusun oleh pembuat peraturan. Pembuat peraturan ni siapa? Pembuat peraturan agama ni siapa? Allah dan Nabi Muhammad lah. Allah dan Nabi Muhammad SAW yang telah membuat peraturan agama ni. Mula-mula daripada Allah, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Macam Allah perintah solah, wa aqimus solah, dan dirikanlah sembahyang. Ini perintah ni daripada Allah, kan? Perintah agama. Kita nak sembahyang. Jadi nak sembahyang macam mana? Mesti kena ikut Rasulullah, kena tunjuk. Sebab dia, Allah dah suruh dia tunjuklah pada umat kamu macam mana nak sembahyang. Pesuruh Allah kan. Rasulullah yang tunjuk kepada kita. Dia yang tetapkan, okey, solat macam ni. Jibril dah ajar dah sebelum subuh macam ni, berapa rakaat. Lepas tu kalau tengah hari ada sembahyang zuhur, Jibril dah ajar dah 4 rakaat. Bukan dibuat-buat sendiri. Faham tak? Semuanya. Tapi dalam Quran tak ada cerita sembahyang zuhur berapa rakaat. Ada dalam Quran? Sembahyang subuh berapa rakaat? Tak ada. Sembahyang asar berapa rakaat? Sembahyang maghrib berapa rakaat? Tak ada dalam Quran. Sebab tu kita kena yang menetapkan urusan agama, yang menentukan, yang menyusun syariat ni, Allah dan Rasul. Faham tak? Allah dibagi arahan secara umum dulu. Solat macam mana? Tanyalah Rasulullah SAW. Rasulullah dia akan bagi tahu solat macam ni. Cara dia macam mana? Mula-mula kena angkat takbir, kena ambil wuduk dulu. Dalam apa? Dalam Quran pun Allah perintahkan kita kan, solat, lepas tu ambil wuduk. Jadi macam mana nak ambil wuduk? Macam mana nak ambil wuduk? Allah dah bagi tahu dah cara nak ambil wuduk. Mula-mula basuh muka. Iza qumtum ila solah faghsilu wujuhakum. Basuh wajah kamu. Nak basuh wajah ni paras dia daripada mana ke mana? Ini kita tak tahu. Itu kena tengok Rasulullah SAW juga. Rasulullah kata batas basuh wajah tu macam mana? Mana daripada anak rambut atas ni sampai peringkat bawah ni. Itu kita kena belajar lah, itulah kena menuntut ilmu. Kemudian bila Allah kata basuh tangan. Nak basuh tangan sampai ke parah mana? Parah siku. Maka kita tahu siku situ kan. Kalau nak ikut dalam Quran tu sampai siku, ngam-ngam sampai siku, kita berhenti lah. Betul tak? Tapi Rasulullah SAW tunjuk pada kita cara yang lebih sempurna. Mana basuh lebih sikit lah pun. Nampak tak? Jadi sunat. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan segala perintah-perintah Allah, segala perkara-perkara syariat yang Allah Ta'ala perintahkan tu, Rasulullah yang jelaskan dan susun aturkan supaya kita dapat mematuhi perintah Allah tu dengan lebih sempurna. Jadi apabila kita mentaati perintah Allah, kita perlu mentaatinya dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mentaati Allah. Betul tak? Jadi Allah Subhanahu wa taala letakkan kejayaan kita dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita diseru dalam seruan azan tadi. Supaya kita bersaksi dengan keesaan Allah
dan bersaksi dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diseru kepada amalan ibadah. Amalan ibadah apa? Yang paling utama, yang terbaik sekali itu solat. Faham tak? Selepas kita dah beriman, maka kita perlu mentaati. Kita dah beriman kepada Allah, dah beriman kepada Rasul, maka kita perlu tunaikan ketaatan. Ketaatan tu dengan amalan ibadat. Dan amalan ibadat yang paling utama, amalan ibadat ni banyak. Takkan semua Allah nak sebut dalam azan pula. Hayya 'ala solah waz zakah was saum wal hajj. Tak kena sebut ke macam tu? Banyaklah pula kan. Panjanglah pula. Jadi Allah disebutkan benda yang paling utama dalam semua amal ibadat tu apa? Solat. Tiang agama. Sebab dalam solat ni dia ada ibadat dengan perkataan, dengan tubuh perbuatan, dan dengan hati. Kemudian dia terhimpun segala amal-amal ibadah, segala malaikat, makhluk-makhluk, tumbuh-tumbuhan, haiwan mananya, amalan sembahyang nabi-nabi, semuanya terhimpun dalam amalan solat. Sebaik-baik amalan ibadat adalah solat. Nak dibandingkan dengan amalan-amalan ibadah yang lain, solat itu adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perintah-perintah Allah Taala yang lain, contohnya macam puasa ke, jihad ke, ini perintah-perintah ni Allah perintahkan menerusi malaikat Jibril alaihi salam. Ini Allah akan perintahkan malaikat Jibril supaya sampaikan perintah tu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril pun turun ke bumi ini dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeza dengan perintah solat. Perintah solat ni Allah Subhanahu Wa Taala jemput Nabi Muhammad SAW naik ke langit. Bukannya dia perintahkan malaikat Jibril turun ke bumi. Allah perintah malaikat Jibril jemput Nabi Muhammad SAW naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurniakan amalan solat tadi. Nampak? Jadi solat ni dia satu amalan ibadat yang sangat tinggi martabat, sehingga dijemputlah nak dikurniakan kepada sekalian umat tu. Jadi kita diseru kepada amalan ibadat. Dalam azan tadi tu kita disuruh hayya 'alas solah. Sebab apa? Kita disuruh kepada amalan ibadat tadi sebab itulah kejayaan. Allah letakkan kejayaan untuk manusia ni dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik pengabdian, bentuk pengabdian, solatlah. Sebaik-baik bentuk perbuatan yang Allah Taala suka, mengabdikan diri kepada Allah, berdiri, qiyam, kita rukuk, tunduk, kemudian kita sujud. Ini semua bentuk-bentuk amal perbuatan yang Allah suka. Bila seseorang hamba tu dia bersujud, dalam keadaan sujud tu seolah-olahnya dia berada paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata Allah dekat bumi, dekat lantai pula. Tapi maksudnya hati tu, daripada sudut kedekatan hati tu, dia berada pada satu hal keadaan mana hampir dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Ta'ala tu dekat kepada orang-orang yang dalam keadaan beribadat, khasnya ketika sujud. Nampak tak? Jadi kejayaan untuk seluruh manusia dan jin hanya ada dalam agama. Sejauh mana kita dapat mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa kemusykilan? Tak ada? Tak ada apa-apa nak tanya? Baik. Jadi kejayaan ada dalam mentaati, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hayya 'alas solah. Marilah kita lakukan ibadat solat.
hayya 'alal falah. Kerana apa? Di situ ada kejayaan. Marilah kita menuju kejayaan. Nampak? Maknanya kejayaan untuk manusia ni apabila dia mematuhi perintah Allah. Itulah maksud dia. Ringkasan dia daripada azan tadi tu. Betul tak? Maknanya untuk kejayaan tu kita kena melakukan amalan ibadat. Sebaik-baik bentuk amalan ibadat adalah solat. Kan? Tapi untuk kita bersolat yang menghasilkan faedah, keselamatan, kejayaan untuk kita, solat kita tu perlu macam mana? Solat kita tu perlulah berdasarkan ketaatan kita, keikhlasan kita dan amalan yang sesuai dengan baginda Nabi SAW. Tak boleh kita solat ikut cara kepala otak kita sendiri pula. Tahu tak? Dah disuruh solat, tapi kita solat, tapi solat ikut cara kita. Macam mana? Mana maunya? Solat pun mesti kena ikut cara baginda Rasulullah SAW. Sebab itu penyaksian yang kita bagi pada Allah Ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maksudnya kita telah beri keyakinan kita, kepercayaan kita, iktikad kita bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah untuk memberi tunjuk ajar kepada sekalian umatnya. Kan? Jadi setiap amalan ibadah perlu kita lakukan sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh baginda. Tak boleh kita buat cara semayang kita sendiri pula. Reka cara satu semayang yang baru pula. Kan? Maka itu akan menyebabkan segala ibadat kita tu ditolak kalau tak selari dengan cara ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kejayaan ada dalam agama. Sejauh mana kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangannya dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara kita. Dengan cara siapa? Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan syariat ataupun sunnah. Faham? Maksudnya untuk kita berjaya, selamat, dapat keampunan di sisi Allah, dapat cinta Allah, dapat kasih sayang Allah, syarat yang paling utamanya ialah apa? Kita perlu ittiba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' ni apa? Ittiba' ni kalau bahasa kita boleh cakap apa? Tabi'. Tabi' ni mesti kena tabi' lah. Tabi' kena apa? Tabi' maksudnya apa? Kalau tabi' maksudnya apa? Kena ikut lah. Kan? Maksudnya kita kena patuh. Tabi'. Tahu tak? Jadi bahasa Arab dia panggil ittiba'. Ittiba' ni maksudnya kita kena menuruti, mematuhi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah hai Muhammad kepada kaum-kaum musyrikin, kepada orang-orang yang mendakwa, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu dakwa kamu mencintai Allah. Kalau siapa-siapa yang ada dakwa kata dia cinta, kasih pada Tuhan, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku, kena patuh pada aku, kena mengikuti segala ajaran-ajaranku. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Barulah cinta kamu kepada Allah Ta'ala tu diterima. Jikalau kita seseorang tu dia mendakwa dia cinta pada Allah tapi dia tak mau ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak nak ikut ajaran Nabi, tapi dia kata dia cinta Allah tapi dia tak ikut amalan-amalan ibadah yang telah disyariatkan oleh agama, yang telah diajarkan, tunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah pendusta. Faham tak? Dia kata dia cinta Allah tapi dia tak nak ikut peraturan.
Jadi apabila seseorang tu dia mendakwa hanya cinta kepada Allah tetapi tidak mau mematuhi dan tidak mau mengikuti tunjuk ajar, panduan, petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi, ya, maka ini adalah ibaratnya seorang pendusta. Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan, kalau sesiapa yang dakwa dia cinta pada aku, siapa yang cinta pada Allah, mesti wajib kena ittiba', ikut pesuruh dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Itu syarat nak berjaya, nak dapat keselamatan di sisi Allah. Ya. Tak boleh kita nak berjaya di sisi Allah tu dengan kita buat jalan kita sendiri, reka-reka, susun-susun sendiri pula ajaran baru. Jadi ajaran agama baru lah jadinya. Tak diterima di sisi Allah. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang Allah Taala terima dalam dunia ni banyak agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Shinto lah, agama Buddha, macam-macam agama. Belum kira yang sesat lagi kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salam Pak family ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan agama yang Allah Taala terima di sisinya hanyalah agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian nabi-nabi, ya. Semua nabi-nabi bawa ajaran agama Islam. Kan tak? Tapi kita tak payahlah ikut ajaran Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Sebab ajaran agama Islam dalam setiap syariat nabi-nabi itu dia ada beza-beza. Faham? Macam syariat zaman Nabi Musa, dia tak sama dengan syariat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Isa, dia berbeza-beza zaman tu. Dia tengok bangsa tu. Macam kalau zaman syariat-syariat terdahulu, kalau berdosa, mereka ada buat kesalahan, nak bertaubat, nak minta ampun kepada Tuhan, mereka kena buat sembelihan korban, kena beribadah, bertaubah selama bertahun-tahun, kena menjauhkan diri mereka daripada isteri-isteri mereka. Banyaklah dia punya undang-undang dia, ketat. Faham? Tapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah beri kelebihan. Ya? Apabila kita mentaati, ittiba' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Nampak? Allah akan ampunkan. Sebab apa? Sebab kita ikut Nabi ni pasal. Faham? Bila kita ikut baginda Nabi SAW, ittiba' baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi dia bukan tak tahu kita ni jenis macam mana. Culah, malas, buat dosa, buat jahat, curi barang orang, tipu orang. Nabi kenal kita semua. Nabi tahu ni semua umat dia macam-macam hal. Kan? Yang suka cari gaduh, yang suka cari pasal, yang malas, macam-macam hal. Nabi tahu yang bunuh orang, yang penanya orang, macam-macam hal kesalahan umat ni semua Nabi tahu. Sebab setiap amalan umat ni, semuanya akan ditunjukkan kepada Nabi seminggu 2 kali, tiap-tiap hari Isnin dan hari Jumaat, hari Khamis. Allah kan hantar, Allah perintahkan malaikat hantar laporan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang macam mana hal keadaan umat kamu sekarang ni. Dia orang ni buat apa ni? Banyak yang duk tengok konsert je. Banyak yang pergi merewang saja, lepak sana, lepak sini. Konsert Coldplay, banyak yang pergi tengok bola. Kan? Yang pergi macam-macam ni, perkara-perkara yang lalai, lara, sia-sia. Ya. Jadi Allah dia nakkan kita ni supaya dapat kejayaan, keselamatan. Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tunjukkan kepada kita amalan-amalan, cara macam mana untuk dapat keselamatan tu. Kalau Nabi tak bagi tahu kita, maka kita pun tak akan nampak jalan untuk mendapatkan keselamatan.
kejayaan, daripada Allah Subhanahu. Jadi itulah yang kita perlu fikir dan bimbang, usahakan bagaimana nak bawa agama tadi dalam kehidupan kita. Agama tu dah ada dah. Agama dah ada, dah lengkap dah. Mana Nabi SAW dah siap sampaikan kepada sekalian sahabat-sahabat dia, mana semua dah ditulis, dah dicatat dah disusun dah. Faham tak amalan agama ni? Ya? Tinggal lagi kita je nak bawa ke tidak. Kita lah nak amal ke ataupun tidak. Jikalau kita dapat amalkan agama tu, maka kitalah yang berjaya. Tapi kalau kita tinggalkan agama tu, kitalah yang gagal. Kalau kita tengok baca dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan nabi-nabi ni, bukan untuk buat ibadat saja. Allah utus nabi-nabi ni untuk pergi dakwah kepada kaum dia, ataupun kepada orang-orang tertentu dalam zaman dia tu. Raja ke, orang kaya ke, orang bangsawan ke, macam Nabi Musa AS. Nabi Musa diutus pada zaman siapa? Firaun kan, raja tu. Lepas tu zaman tu Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dia kepada kaum dia, Bani Israel. Satu, dia kena dakwah raja. Satu lagi kena dakwah kaum dia ni. Kaum dia yang jenis degil, tak nak dengar kata, suka menipu. Bani Israel, Allah kata jangan tangkap ikan hari Sabtu. Dia kata dia orang tak tangkap, dia orang kepung hari Ahad besar. Jadi dia orang yang buat kerja menipu, suka nak memperdayakan. Mereka ingat mereka boleh memperdaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sifat-sifat yang Allah Taala tak suka. Allah suka kita sebagai hamba ni, kita menjadi hamba yang taat. Jangan jadi hamba yang yang melanggari perintah dan arahan, yang tidak taat lah. Jadi itulah asas kejayaan. Baik, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Ada tak apa-apa tak faham? Ada tak apa-apa nak tanya? Tak tahu apa nak tanya? Macam banyak benda dah tahu kan? Banyak tak tahu nak tanya apa. Tu lah besar benda agama ni. Dia bukan benda kecil. Sampai kita nak tanya apa pun kita tak tahu. Tak? Benda besar ni. Kita nak tanya apa pun kita tak tahu. Tak? Besar betul benda agama ni. Sebab itulah, maknanya kita nak faham agama ni. Nabi kata apa? Seseorang yang Allah nak beri kebaikan kepada sesiapa yang dikehendaki tu, dia akan bagi faham agama. Bila mana Allah nak bagi kebaikan pada seseorang, Allah akan bagi dia faham agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau sesiapa yang Allah nak bagi kebaikan pada dia, Allah akan bagi dia faham agama. Tak kira lah faham semua, keseluruhan ke, sebahagian ke, mana kurang-kurang dia faham agama ni apa. Kan? Dia faham ajaran agama, cara nak amal agama macam mana. Cara nak minta ampun macam mana. Dia faham perkara-perkara agama tu. Kalau buat hukum hakam ke. Jadi bila kita diberikan ruang dan peluang untuk kita mendalami ilmu agama ini, kita kena anggap sebagai satu nikmat dan satu ghanimat, satu peluang yang sangat bernilai untuk kita. Faham? Sebab kalau kita tidak ada pengetahuan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka kita akan duduk dalam keadaan yang jahil, kegelapan, tidak ada panduan, tidak ada pedoman, dan kita tidak ada makrifat, pengenalan kepada Tuhan. Maka bila manusia ni tidak ada pengenalan kepada Tuhan,
dia nak selesaikan masalah dalam kehidupan dia pun sukar. Berapa ramai manusia yang tidak dapat menyelesaikan masalah dalam hidup dia, akhirnya dia ambil jalan bunuh diri. Betul tak? Dia ambil jalan bunuh diri, gantung diri ke, ataupun terjun ke daripada tempat tinggi ke. Disebabkan tekanan perasaan dia tu, dia tak bergantung dengan Tuhan. Memang kita ni akan diuji dengan macam-macam masalah, bebanan, tekanan perasaan. Ya? Jangan kata kita Nabi lagi teruk, kan? Di pulau lagi, orang hina lagi, ya? Orang buat perancangan nak bunuh lagi, kejar lagi, kan? Lagi teruk tekanan Nabi SAW. Kalau setakat kita punya tekanan ni, alah member bagi apa, bancuh sikit ke apa, ke orang tekan sikit ke, tak ada apa sebenarnya nak bandingkan dengan tekanan yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW. Jadi dalam apa jua hal keadaan, kita perlu ada pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada pergantungan dengan Allah, kita ditekan macam mana pun kita akan sabar. Tengok macam orang Palestin. Ada ke dia orang tu dah kena bom sana lalai, dia kata, malaslah kami ajar agama Islam ni, asyik kena bom je, dia tukar agama. Ada? Tak ada. Dia orang tetap juga dengan Allah. Allah nak bagi uji mereka dengan kesusahan ke, kesakitan ke, tetap mereka redha. Allah, alhamdulillah, syukur, sabar. Kan? Tak ada kata malaslah kami ikut agama Allah Islam sini, asyik kena bom, kena bully je, kan? Jom tukar agama lain pula lah. Kan? Tak ada kan? Sebab apa? Iman mereka kuat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita yakin sepenuhnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tu maha memberi manfaat. Apabila kita ada keyakinan ni, keyakinan kepada Allah ni, inilah perkara yang paling bernilai sebenarnya. Lebih bernilai daripada segala emas, perak, permata, segala kekayaan kerajaan di dunia ni. Apabila kita ada yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tidak ada yakin dengan Allah, walaupun kita ada kekayaan ke, walaupun kita ada kekuasaan ke, semuanya tidak akan kekal. Semuanya tidak akan dapat memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan pertolongan kepada kita, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita bina yakin ni. Faham? Macam kita di Malaysia ni, mungkin kita tak diuji. Kita tak diuji dengan macam keadaan di Palestin dan Israel tu. Kita tak ada sebarang tekanan yang begitu tertekan gitu ni, kan? Jadi kita tak dites lagi kita punya iman. Betul tak? Macam orang-orang di Palestin tu dah dites dah. Dah kira memang cop dah, kan? Rumah kena bom tu tak apa, semayang juga. Ada rumah roboh tu pun tetap semayang juga, kan? Kita mampu tu, takutlah nak semayang, kan? Kita dah lari dah. Jadi kita belum diuji dengan keadaan itu. Jadi kita tak tahu iman kita ni macam mana. Dan Allah Ta'ala pun tahu kita punya iman ni kalau diuji itu, tercabut melayang, kan? Tengok zaman British datang Malaysia dulu. Mereka usaha nak bawa budaya kita ni supaya tukar daripada amalan agama yang cenderung pada agama, mula tinggalkan agama sikit-sikit. Nampak? Semua pun dah tak pakai baju Melayu songkok, semua pakai baju kot, pakai tie, lepas tu menari agogo, masuk kelab malam, minum brandy. Ikut budaya orang putih tu. Itu bukan budaya orang Melayu. Orang Melayu minum kopi macam ni tak? Sembang kat kedai kopi ke, kan? Makan kuih. Tapi budaya orang putih ni datang nak menjauhkan kita daripada amalan agama, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kejayaan untuk kita hanya apabila kita mematuhi perintah Allah
dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita perlu yakin, letak, tanamkan dalam hati kita, supaya kita dapat kejayaan yang sempurna di sisi Allah. Kita tahu apa yang kita perlu usaha dan apa yang kita perlu fokuskan. Ya. Kalau kita usaha atas kehidupan dunia, kita akan dapat dunia. Ya. Tapi kalau kita usaha atas kehidupan akhirat, Allah akan bagi kita dunia wal akhirat. Bukan kata dapat akhirat je dah. Dunia pun akan dapat, akhirat akan dapat. Sebab apa? Sebab barang dekat dunia ni dah pasti. Barang dekat akhirat belum pasti lagi. Faham? Rezeki kita di dunia ni semua dah ditulis dah, siap. Macam ni, bukan saya suruh pergi buat, dia demai sendiri. Cukup sampai time dia, kena tempat dia, rezeki tu sampai, tak usah risau. Kan? Tak payah kita nak risau lah. Faham? Kalau kita risau, ini ada masalah iman ni. Dia ragu-ragu dengan Tuhan dia. Kan? Dia ragu-ragu, Tuhan dia boleh test dia. Ragu-ragu dengan aku lah. Aku tak bagi hang makan terus seminggu tu, baru pada muka. Tak? Sebab tu kita kena ada sangka baik dengan Tuhan. Kan? Allah bagi rezeki. Kan? Kita kena ada sangkaan yang baik dengan Tuhan. Kena selalu jadi hamba Tuhan yang taat, yang patuh. Allah kesian lah kepada kita. Allah akan tolonglah, jagalah segala urusan kita. Betul tak? Tapi kalau kita tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang akan timbul masalah. Ya, kita tak dapat perhatian, kasih sayang daripada Allah sebab kita tidak menjadi hamba yang taat. Jadi untuk perkara ni kita kena azam, insya-Allah, ya, untuk bawa agama yang sempurna dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ya, untuk mentaati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukannya untuk orang lain, untuk diri kita. Kejayaan agama, kejayaan kita di dunia dan akhirat ni hanya dalam agama Allah. Tak ada lah dalam niaga ke, dalam jadi orang korporat ke, dalam jadi petani ke, peladang ke. Ini semua tak ada kejayaan yang pasti. Faham? Kejayaan yang pasti, yang hakiki, hanya dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul akhir zaman ni, bukannya untuk ajar kita macam mana untuk jadi kaya, ataupun untuk jadi raja, ataupun untuk buat bisnes besar-besar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita cara untuk mendapat keredaan Allah, keampunan Allah, keselamatan Allah. Macam mana untuk dapat kasih sayang Allah. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak kita ni supaya dapat kejayaan dalam agama tadi, bukan kejayaan dalam benda-benda yang bersifat duniawi. Sebab kejayaan dalam benda-benda duniawi ni, kejayaan dalam niaga ke, kejayaan dalam urus harta, ini manusia ni pandai sendiri, tak payah hajam, tak apa, boleh fikir. Betul tak? Ini pandai-pandai lah korang fikir, takkan tak reti. Tapi hal agama ni, manusia memang tak reti, semua bodoh. Nabi je yang pandai. Faham? Sebab tu Nabi ajar kita, supaya kita faham bahawa nilai agama ni jauh lebih besar daripada dunia yang kita duk sibuk tu. Macam satu Nabi SAW pernah sabda apa? Solat 2 rakaat sebelum fardu subuh, solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, lebih bernilai daripada dunia dan seisi-isinya. Nampak? 2 rakaat saja. 2 rakaat berapa minit? 20 minit. Tak sampai 2 minit pun boleh buat lah. Betul tak? 1 rakaat 1 minit. Saya dah try dah, supaya yang paling laju punya lah. Hanya tasbih tak payah 3 kali lah, sekali cukup. Hanya janji sah je, kan? Seminit pun, 1 rakaat seminit je. Kalau lagi laju, baca lagi laju, kurang seminit.
Jadi cepat lah. Sebab waktu subuh tu antara azan dengan iqamat tu dia pendek. Sat je. Takkan imam Bilal tu nak tunggu setengah jam pula. Kan? Jadi waktu tu kita, kalau kita dapat sembahyang sunat antara azan dengan iqamat subuh tu, kan, dia punya nilai dia jauh lebih besar daripada dunia dan seisi-isinya. Nampak? Dan nilai amalan agama tu walaupun dilakukan dalam kadar masa yang sangat singkat, tapi lebih bernilai daripada yang kamu nak bagi masa 24 jam nak usaha, nak korek tanah, nak cari harta, nak cari emas, nak cari permata, nak cari kekayaan, nak jadi raja atas bumi ni. Ini semua tak ada apa di sisi Allah. Bandingkan dengan sembahyang 2 rakaat. Nampak? Nilai ibadat kita kepada Allah Ta'ala tu lebih besar daripada segala dunia dan seisi-isinya. Faham? Kalau dunia ni dah macam-macam ada dah. Isi dalam dunia ni kita pun tak tahu lagi, kan? Dan tahu kita emas, perak, permata tu kita tahu dah, kan? Sekarang ni dia kata ada lagi. Dia panggil apa? REE. Tahu tak REE? Pernah dengar tak? Ni saya nak bagi tahu ni. Dia ada lagi benda lagi mahal dalam bumi ni. Kita ingat emas, perak dah habis dah pangkut keluar. Ada lagi. REE nama dia. Apa dia? Ini dipanggil barang nadir tanah. Dalam tanah ni dia ada macam-macam lagi unsur. Plutonium, uranium, aponium, apa kata polonium aku tak tahulah. Dalam tanah ni siapa nak buat apa, benda-benda yang teknologi sekarang ni, dia memerlukan banyak bahan-bahan galian dalam bumi. Macam nak buat roket, buat kapal angkasa ke, macam benda-benda yang memerlukan bahan bakar, peluru berpandu ke sebagainya. Dia perlu unsur bumi, unsur nadir dalam bumi. Ini dipanggil REE, rare apa tu, rare earth punya ni lah, mana hasil galian dalam bumi, sumber asli bumi. Faham? Sekarang ni nilai REE di Malaysia ni lebih 700 bilion, tahu tak? Kat Kedah, Kelantan, Sarawak, seluruh Malaysia ni kita ada banyak. Sebab tu dia orang duk korek tanah kita, ambil bauksit lah, macam-macam ni semua. Dia orang bawa balik negara dia orang, dia buat produk apa kita tak tahu, kan? Untuk benda-benda teknologi. Sebab apa? Bahan dalam tanah ni banyak lagi benda yang berharga yang kita tak tahu. Kalau emas, perak tu biasalah kita tahu, kan? Aluminium ke, timah ke, gangsa ke, tembaga ni kita tahu lah, kan? Ini ada lagi. Itu semua dah habis dah. Beratus-ratus tahun orang dah gali, dah habis dah emas, perak ni semua. Kalau ada pun tinggal sikit lah, kan? Sedap-sedap, kan? Ada lagi yang lain daripada tu dalam tanah ni. Berbilion-bilion nilai lagi. Nampak? Nak dibandingkan semua kekayaan tu, itu baru yang ada kat Malaysia. Kalau seluruh dunia punya kekayaan dalam bumi tu dihimpunkan, yang ada dekat Afrika Selatan, Afrika Tengah ni, Afrika pun banyak emas. Afrika lagi banyak, kan? Berlian-berlian lagi, kan? Itu dalam bumi punya. Tapi semayang 2 rakaat tapau ini semua. Nampak tak? Semayang 2 rakaat tapau semua. Tapi kena yakin lah. Jangan yakin nak tengok ganjaran tu di dunia. Sebab agama ni bukan untuk manfaat, untuk kita dapat kejayaan yang sempurna di dunia. Agama ni bukan untuk kita dapat kesempurnaan kejayaan di dunia. Banyak orang yang amal agama di dunia ni kena hidup susah. Bukan boleh hidup macam raja. Dia kena hidup sederhana. Tahu tak? Sebab dekat dunia ni bukan tempat untuk kita bersenang lenang. Kita tak akan dapat apa semua yang kita nak semua kat dunia. Allah pun tak bagi. Bodoh lah hang kalau hang nak kat sini semua. Kan? Bodoh lah kita kalau semua kita nak kat sini, orang minta Allah bagi kat sini. Allah dia tak bagi kat orang beriman. Kata hang ni awak bodoh sangat. Sini sat je. Nanti kat sana ambil lah. Kan? Kita nak juga kat sini, nak juga kat sini. Macam budak-budak pergi kedai mamak. Tengok ada coklat tu, menerap-nerap kat kedai mamak tu, minta kat mak dia, nak ini juga, nak ni juga. Mak dia tak puas kat rumah, nanti kita belilah.
Kan? Macam itulah kita ibarat budak-budak. Nak sangat ni, kita ingat kehendak kita kan. Allah lagi tahu. Allah tak bagi kita kat dunia. Allah simpan untuk kita di akhirat. Betul tak? Jadi agama ni bukan kata kita boleh hidup senang, lenang, kaya, mewah. Bukan. Nabi dia amal agama. Nabi amal agama bukannya Nabi duduk macam raja-raja yang dalam istana atas kursi tilam yang empuk. Tidak. Nabi walaupun dia pesuruh Allah, kekasih Allah, Nabi Allah, tapi Nabi hidup sederhana dalam keadaan yang sangat zuhud. Mana? Nabi dia bukannya ambil manfaat dengan agama tu untuk jadi senang lenang macam raja, duduk, perempuan, harta, makanan ni semua, bukan. Macam Raja Rom, Raja Parsi kan, pakai mahkota, lepas tu perempuan datang pelayan, dia pun semua tolong picit. Tak ada. Nabi bukan macam tu. Nabi hidup zuhud. Satu ketika Nabi SAW dia pernah merajuk dengan isteri-isteri dia. Sebab isteri-isteri banyak buat demand lah, minta itu, minta ini kan. Rasulullah SAW pun kira rimeh jugalah, hampuan ni aku nak ajak hampuan ni untuk akhirat, hampuan ni nak benda dunia sangat. Jadi Rasulullah pun merajuk. Rasulullah merajuk pergi duduk dekat masjid, atas bilik kat atas masjid kan. Jadi sahabat-sahabat semua dah risau dah, sampai dia ingat Rasulullah ni macam dah ceraikan isteri-isteri dah, tak balik rumah langsung dah kan. Sampai Sayyidina Umar dia dapat tahu, dia pun terus datang. Sebab Sayyidina Umar ni, anak Sayyidina Umar telah dinikahkan kepada Rasulullah. Itu Sayyidatina Hafsah ya? Hafsah tu anak kepada Sayyidina Umar. Hafsah isteri Nabi SAW anak kepada Sayyidina Umar. Kalau Siti Aisyah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Faham? Hafsah anak kepada Sayyidina Umar. Dua-dua ni antara isteri Nabi. Isteri Nabi ada 9 orang. Jadi Sayyidina Umar pun pergi jumpa dengan anak dia. Dia tanya, apa yang kau dah buat ni sampai Rasulullah marah-marah ni kan. Sayyidina Umar pun marah lah anak dia. Janganlah nak sakit hati, nak tekan-tekan Rasulullah SAW, minta benda yang bukan-bukan kan. Jadi lepas tu Sayyidina Umar pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Pergi tengok, tanya kat mana Nabi. Nabi duduk bersendirian, beruzlah dekat atas masjid tu, bilik tu. Jadi bila Sayyidina Umar tengok Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat sederhana, tidur atas tikar daripada pelepah tamar. Ini tilam ada selimut, okey lah kan. Atas lantai lagi, ini katil lah. 2 tingkat lagi kan. Rasulullah SAW atas tikar pelepah tamar. Macam kalau kita pakai tikar mengkuang lah. Maknanya badan tu berbirat lah, boleh nampak kesan lah, bekas kan. Lepas tu dalam bilik Rasulullah SAW tu adalah sikit bali kan, bekas nak ambil air untuk wuduk. Jadi sangat sederhana lah. Macam kita dengan almari semua ada, meja, kipas angin, okey lah. Jadi Sayyidina Umar dia tengok, ya Rasulullah, kami tengok ni raja-raja Rom, raja Parsi, semuanya dengan kekayaan mereka, duduk atas singgasana istana mereka dengan keadaan yang megah. Tapi kau pesuruh Allah hanya dalam keadaan yang sangat daif sini. Dia pun sedih kan. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar Sayyidina Umar cakap macam tu, Nabi yang tengah baring tu, Nabi terus bangun. Hei Umar, kau ni apa hal? Kau tak yakin ke? Nampak? Dia terus peringatkan Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni ingat keselesaan agama ni nak bagi kita kemudahan. Dia ingat dengan agama ni kita dapat kekayaan, kemewahan, kemegahan kan. Rasulullah SAW perbetulkan fikiran Sayyidina Umar tadi. Hei Umar, kau ni apa hal? Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan kita sebenarnya dekat akhirat, bukan dekat dunia.
Dunia ni tempat orang kafir. Dia orang nak senang ke, selesa ke, itu Allah bagi pada mereka. Tapi untuk orang-orang beriman, Allah sediakan kejayaan tu, keselamatan tu, kenikmatan yang sempurna di alam akhirat. Nampak tak? Jadi ini yang kita perlu bina keyakinan kita. Bawa agama dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada kita kaya ke, kita miskin ke, kita senang ke, kita susah ke, kita sakit ke, kita sihat ke, walau dalam apa jua hal, keadaan. Ada apa nak tanya bang? Tak ada? Nak tanya apa-apa? Ada apa? Nak pergi tandai? Jadi apa-apa kejayaan kita, semuanya hendaklah kita arahkan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana agama dapat kita sempurnakan dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita dapat bawa amalan agama yang sempurna dalam kehidupan kita, itulah kejayaan tu kita. Yang dikatakan agama itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ketaatan kita, keyakinan kita, keimanan kepada Allah dan ketaatan, kepatuhan kita kepada syariat, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa-apa nak tanya lagi? Ada tak? Faham? Tak ada tanya apa-apa? Okey, sebelum kita akhiri kita punya sesi kuliah kita hari ini, insya-Allah kita akan baca zikir sama-sama, boleh? Okey. Ikut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wal ba'si ba'dal maut. Alhamdulillah. Jadi kita peliharalah solat kita 5 waktu. Itu adalah perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Solat 5 waktu ni ini kefarduan bagi setiap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kefarduan ni maknanya tak dapat tidak kita mesti kena laksanakan. Faham tak? Kewajiban. Ya. Kita jagalah sembahyang fardu, kita 5 waktu, sebaik-baiknya kalau kita dapat jaga berjemaah. Ya. Lainlah kalau kita ada urusan-urusan kerja ke sebagainya, tak ada peluang berjemaah, kita bolehlah sembahyang seorang-seorang. Tapi yang penting setiap hari kita jagalah sembahyang berapa waktu? Jangan 3 waktu je.
Dia 5 waktu, ya. Kemudian dalam setiap hal keadaan, sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring atau sewaktu berjalan, dalam hati kita tu sebut apa? Allah, Allah, ya, dalam hati. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring, sambil berjalan, ke setiap waktu, setiap keadaan. Maknanya dalam setiap kegiatan kita, sehari-harian kita, ketika makan ke, ya, ketika buat kerja ke, hati kita tu dalam kegiatan mengingati Allah. Tangan bekerja, hati mengingati Allah, ya. Tangan melakukan pekerjaan, sapu sampah ke, masak ke, kemas rumah ke, sebagainya. Tapi hati itu dalam ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Jadi kita akan dapat limpahan rahmat yang berkekalan, berterusan daripada Allah. Walaupun kita sedang buat kerja seharian kita, walaupun kita buat kerja-kerja dunia, walaupun kita berniaga sekalipun, ya. Sehingga dalam Quran Allah nyatakan apa? Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah. Ada lelaki-lelaki yang Allah Ta'ala muliakan. Allah nyatakan apa? Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh urusan perniagaan dan jual beli daripada mereka mengingati Allah. Nampak? Walaupun sibuk berniaga, berjual beli, ya, tangan bekerja lah, tapi hati tak lalai daripada mengingati Allah. Boleh insya-Allah kita azam? Boleh insya-Allah, ya. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita manfaat, taufik dan hidayat. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita azam insya-Allah, ya, untuk selalu berzikir dalam hati. Boleh insya-Allah? Sebanyak-banyaknya. Pagi, petang, siang, malam. Dia tak akan jadi mabuk, jadi gila, tak ada lah. Dan kalau kita zikir Allah banyak-banyak pun, kita tak boleh jadi Allah, tak usah risau. Dia tak boleh jadi Allah punya. Tak akan boleh bertukar jadi Allah punya. Jadi semoga Allah bagi kita taufik hidayah, kita dapat sentiasa mengingati Allah. Dengan kita mengingati Allah sebanyak-banyaknya, ini akan melahirkan kesan-kesan keabdian, kehambaan dalam diri kita. Dengan kita berzikir sebanyak-banyaknya, mengabdikan diri sebanyak-banyaknya kepada Allah, kita bukannya boleh jadi Allah pun. Kita hanya boleh jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insya-Allah, Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.